Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Muallimah harap semua dalam keadaan baik dan masih lagi bersemangat. Baiklah, pada minggu ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan tajuk Hayya Nata'aruf. Jom kita kenali huruf lam dan huruf ya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, jom kita tengok sama-sama apakah standard pembelajaran kita pada minggu ini. Yang pertama, pelajar mampu memperkenalkan diri dalam bahasa Arab secara ringkas. Yang kedua, pelajar mampu menyebut bunyi-bunyi huruf yang didengar dan mengulangnya. Yang ketiga, pelajar mampu membezakan di antara bunyi-bunyi huruf yang didengar sama ada huruf tersebut berada di awal kalimah, di tengah kalimah ataupun di akhir kalimah. Yang keempat, pelajar mampu membaca apa yang didengar. Yang kelima, pelajar mampu menentukan huruf lam dan huruf ya sama ada berbaris pendek, panjang ataupun mempunyai sabdu. Yang keenam, pelajar mampu menulis. Jom kita tengok macam mana nak memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Okey, untuk hari ini cuma ada 3 sahaja yang perlu awak tahu untuk perkenalkan diri awak secara ringkas dalam bahasa Arab. Yang pertama, nama, siapa awak dan belajar di mana. Ma ismuka? Ma ismuka? Ma ismuka digunakan apabila kita ingin bertanyakan nama kepada seorang lelaki. Apa nama kamu? Ismi Baba Boy. Nama saya Baba Boy. Ismi Adam. Nama saya Adam. Seterusnya, Ma ismuki? Ma ismuki? Ma ismuki digunakan apabila kita ingin bertanyakan nama kepada seorang perempuan. Ma ismuki? Ismi Yaya. Nama saya Yaya. Ismi Fatimah. Nama saya Fatimah. Seterusnya, Man anta? Man anta? Man anta? Man anta digunakan apabila kita ingin bertanyakan kepada seorang lelaki. Siapa kamu? Man anta? Apa jawapannya? Ana tilmizun. Ana tilmizun. Ana tilmizun. Saya seorang pelajar lelaki. Ana tilmizun. Seterusnya, Man anti? Man anti? Man anti? Man anti digunakan apabila kita ingin bertanyakan kepada seorang perempuan. Siapa kamu? Siapa kamu? Man anti? Apa jawapannya? Ana tilmizatun. Ana tilmizatun. Ana tilmizatun. Saya seorang pelajar perempuan. Ana tilmizatun. Seterusnya, Aina tadrusu? Aina tadrusu? Aina tadrusu digunakan apabila kita ingin bertanyakan kepada seorang lelaki. Aina tadrusina? Aina tadrusina? Aina tadrusina digunakan apabila kita ingin bertanyakan kepada seorang perempuan. Di mana kamu belajar? Apa jawapan kita? Adrusu fi Sriti Al-Kawthar. Saya belajar di Sriti Al-Kawthar. Jom kita kenali huruf lam. Lam berbaris atas ataupun fathah dibaca la. 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 Lahmun. Lam berbaris kasrah ataupun bawah dibaca li. 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 Libasun. Lam berbaris dhammah ataupun depan dibaca lu. 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 Lughatun. Seterusnya, tengok bahagian bawah. Lisanun. Lisanun. Lam berada di hadapan. Lisanun. Yang kedua, qalamun. Qalamun. Lam berada di tengah. Seterusnya, lam berada di belakang. Jamalun. Jamalun. Ada 3 keadaan lam apabila berada di depan, di tengah dan di belakang. Perhatikan di bawah. Lahdun. Lam di depan. Malikun. Lam di tengah. Basalun. Lam di belakang. Okey, baiklah. Jom kita tengok macam mana bentuk huruf lam apabila dia berada di hadapan, di tengah dan di belakang. Yang pertama sekali, macam mana huruf lam ni apabila dia berada di depan dan bersambung dengan huruf lain
yang berada di belakang. Okay. Mula-mula kita tengok dulu huruf lam apabila dia berada seorang-seorang. Kalau dia duduk seorang-seorang, macam mana bentuk dia? Ini bentuk huruf lam apabila dia berada seorang-seorang. Dia tak bersambung dengan huruf lain. Ini bentuk dia. Okey. Apabila dia berada di hadapan dan bersambung dengan huruf-huruf di belakang, bentuk dia sedikit berubah. Macam mana berubah? Okey, tengok pada perkataan lisanun. Lisanun. Okey, lisanun. Tengok bentuk huruf lam apabila dia bersambung dan berada di hadapan. Bentuknya sedikit berubah kan? Ini ada cangkuk macam mata kail. Ini dia mendatar. Macam huruf L. Huruf L besar terbalik kan? Macam ni. Boleh? Ini apabila huruf lam berada di hadapan dan bersambung dengan huruf-huruf lain yang berada di belakang. Okey, sekarang kita tengok pula bentuk huruf lam apabila ia berada di tengah. Okey. Ini lam apabila dia duduk seorang-seorang. Dia tak bersambung dengan mana-mana huruf. Apabila dia bersambung, bentuk dia akan jadi macam ni. Sama juga, dia mendatar juga. Dia tak ada cangkuk. Okey, kenapa macam ni bentuk dia? Sebab di belakang ni ada huruf lain. Di depan ni pun ada huruf lain. Jadi dia berada di tengah-tengah. Okey, kita tengok perkataan yang ada dalam buku. Lamun. Okey, tengok bentuk huruf lam. Mendatar kan? Dia tak bercangkuk macam ni. Okey. Kalau awak tulis qalamun macam ni, contoh awak tulis qalamun, awak buat macam ni. Betul ke salah? Kalau ikut tulisan Arab salah lah. Macam ni salah Macam ni salah. Okey, ini yang betul. Boleh? Itu apabila ia berada di tengah. Okey. Sekarang kita tengok pula kalau dia berada di belakang. Macam mana bentuk dia kalau berada di belakang? Okey, ini bentuk dia kalau dia tunggal. Dia duduk seorang-seorang. Kalau dekat belakang, dia akan jadi macam ni. Okey, sama? Okey, sama. Apa yang membezakannya adalah kat depan ni ada huruf lain. Ini dia duduk seorang-seorang. Dia tak bersambung dengan mana-mana huruf. Ini dia bersambung. Tapi bentuk dia lebih kurang dengan bentuk lam tunggal. Okey. Contoh yang ada dalam buku. Jamalun. Okey, ini bentuk dia. Dia bercangkuk macam huruf lam tunggal kan? Lam yang duduk seorang-seorang tu. Okey, jamalun. Okey, contoh kalau awak tulis macam ni. Betul ke salah? Jamalun. Kalau ikut tulisan Arab, salah lah. Sebab syarat huruf lam apabila berada di belakang dan tak ada huruf lain dah bersambung lepas huruf lam tu, dia mesti ada cangkuk macam ni. Boleh faham? Okey, ini Muallimah tunjuk bentuk huruf lam berada di tengah, di depan dan di belakang. Okey. Baiklah, seterusnya. Filun. Filun. Macam mana nak sambung apabila lam berada di tengah dan belakang? Okey, perhatikan kepada filun. Bentuk lam di tengah dan di belakang. Okey, seterusnya. Fallahun. Lam berada di tengah. Fallahun. Okey. Seterusnya. Lubia. Lam berada di depan. Okey, perhatikan betul-betul. Lam apabila berada di tengah, di depan dan di belakang. Seterusnya, perhatikan yang dalam kotak kuning. Halibun. Lam berada di tengah. Bulbulun. Lam berada di tengah dan belakang. Sulamun. Lam berada di tengah. Libasun. Lam berada di depan. Dalilun. Lam berada di tengah dan belakang.
Dan la, lam berada di belakang. Kalbun, lam berada di tengah. Okey, awak kena tahu beza antara lam berada di depan, tengah dan belakang. Boleh? Okey. Baiklah, seterusnya huruf ya. Okey, ya berbaris fathah ataupun depan dibaca ya. Yadun. Yadun. Ya berbaris kasrah ataupun bawah dibaca yi. Tayyibun. Tayyibun. Ya berbaris dhammah ataupun depan dibaca yu. Buyutun. Buyutun. Seterusnya, tengok di bahagian bawah. Yanayiru. Ya berada di depan. Thamaniyatun. Ya berada di tengah. Kursiyun. Ya berada di belakang. Perhatikan bentuk ya apabila berada di depan, tengah dan belakang. Boleh? Seterusnya, perhatikan dalam kotak hijau di bawah. Yusa'idu. Ya berada di depan. Aisun. Ya berada di tengah. Nasya. Ya berada di hujung. Jom tengok video. Okey. Jom kita tengok pula huruf ya. Macam mana bentuk huruf ya apabila ia berada di depan, di tengah dan di belakang. Okey, ini merupakan ya tunggal. Ya tunggal ni ya yang tidak bersambung dengan mana-mana huruf sebelum ataupun selepas. Okey, ini ya tunggal. Kalau dia duduk sorang-sorang macam gini bentuk dia. Sekarang kita tengok ya apabila ia berada di hadapan. Okey. Ini bentuk ya apabila ia berada di hadapan. Okey, ya ni kita akan guna bila kita nak sambung dia dengan huruf lain di belakang. Okey, cikgu bagi contoh. Yana yiru. Okey, yana yiru. Ini contoh dalam buku tau. Okey, yana yiru. Okey, perhatikan huruf ya ni. Huruf ya di depan. Tengok dekat belakang dia ada huruf lain. Okey, dekat depan dia tak ada huruf. Dekat belakang dia ada huruf nun. Okey. Tengok dia dekat depan macam mana bentuk dia. Okey. Kalau awak tulis macam ni. Contoh awak tulis macam ni. Ya, na, yiru. Okey, betul ke salah tulis macam ni? Betul ke salah? Tulis ya ada kepala macam ni. Okey. Salah lah. Kenapa salah? Sebab nanti awak keliru. Ni, dia sama macam kepala ain. Kan? Nanti baca anayiru. Betul ke? Salah kan? Jadi ya, apabila ia berada di depan, macam ni bentuk dia. Macam ni. Okey. Seterusnya kita tengok pula apabila ya berada di tengah. Macam mana kita nak sambung huruf ya apabila ia berada di tengah. Kejap. Okey. Ini ya tunggal. Sekarang kita nak tengok dia bila berada di tengah. Okey. Cikgu ikut yang dalam buku Okey, ini ya. Okay. Ya ni. Okey, ini ya. Dia kata dekat depan dia ni ada huruf lain. Dan dekat belakang dia pun ada huruf lain lah. Okey. Cikgu ambil contoh dalam buku. Pertama. Niyatun. Okey. Niyatun. Okey. Tengok sama ni. Yatun. Okey. Tengok bentuk huruf ya. Bentuk huruf ya ni. Okey. Tengok sama juga. Ya, bila dia duduk depan ataupun tengah, kepala dia ni kita tak ambil. Kita buang. Boleh? Faham? Jadi kalaulah awak tulis macam ni. Sama. Cikgu bagi contoh Ni. Ya. Tun. Contoh cikgu bagi ni. Awak ambil kepala dia sekali ni. Betul ke salah? Salah lah. Salah. Yang ni je betul. Okay. Okey, seterusnya kita tengok pula huruf ya. Bentuk huruf ya apabila ia berada di belakang. Okey. Okey, ini ya tunggal kan? Ya yang tidak bersambung dengan mana-mana huruf. Okey.
Ini bentuk, okey, sorry. Sekejap. Okey, ya apabila ia berada di belakang, macam ni bentuk dia. Macam ni. Okey, tengok, perhatikan betul-betul. Ini ya. Ini maksudnya ada huruf lain lah depan dia. Okey, tengok ni. Sama kan? Ya tunggal ni, yang seorang-seorang ni dengan ya ni sama kan? Okey, jadi makna kata, ya apabila ia berada di belakang dan tak ada huruf lain lagi dekat belakang dia, kita ambil dia dengan kepala dia sekali. Ni kepala dia ni. Okey, kita ambil sekali. Macam mana cikgu bagi contoh Tengok. Kur. Si. Yun. Ni. Kita ambil sekali dengan kepala dia. Okey, jadi kalau contoh awak tulis macam ni. Kur. Si. Yun. Betul ke salah? Tak ada kepala ni. Tak ada kepala dia ni. Betul ke salah ni? Okey. Yang ni salah lah. Ini bukan bentuk dia. Okay. Yang ni betul. Jadi kena bezakan. Okey, bila ya berada di depan dengan tengah, kepala dia tu kita buang. Okey, kita ambil apabila ia berada di belakang je. Bila dia dekat belakang, kepala dia, tubuh dia semua kita ambil. Okey, boleh faham? Okey, itu saja. Okey, perhatikan yang pertama. Baitun. Baitun. Perhatikan ya apabila dia tidak bersambung dengan huruf ta. Okey, baitun. Ya itu tidak bersambung dengan huruf ta. Tengok bentuknya apabila bersambung. Baitun. Baitun. Ya berada di tengah. Seterusnya, bunniyun. 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 Ya berada di belakang. Macam mana bentuk dia? Okey. Ya apabila berada di belakang, kita ambil sekali dengan kepala. Ingat tak? Okey. Seterusnya, yasaminun. Yasaminun. Ya berada di depan dan ya berada di belakang. Okey. Seterusnya, yuniyu. Ya berada di depan dan di tengah. Ainun. Ya berada di tengah. Jundiyun. Ya berada di belakang. Okey, yang di bawah. Yuraji'un. Yuraji'un. Ya berada di depan. Yusufu. Yusufu. Ya berada di depan. Raihanun. Ya berada di tengah. Hadiyatun. Ya berada di tengah. Okey, seterusnya jom kita tengok macam mana nak tulis huruf la di depan, la di tengah dan la di belakang. Okey, awak boleh ambil pensel awak, ambil buku 01, awak belajar menulis. Okey, macam mana la di depan, la di tengah dan la di belakang. Sama juga dengan ya. Ya di depan macam mana? Ya di tengah macam mana? Ya di hujung macam mana? Okey, boleh ambil buku, ambil pensel dan berlatih menulis. Kena tahu beza apabila berada di depan, di tengah dan di belakang. Contoh nanti masuk exam dia bagi satu persatu dalam kotak kuning tu kan. Dia suruh awak sambungkan sendiri. Okey, kalau awak tak tahu macam mana awak nak sambung, betul? Jadi awak kena belajar sambung. Boleh? Okey. Seterusnya. Okey, yang ni awak boleh buat dengan keluarga awak. Kalau dekat rumah awak ada plastisine ataupun ada tanah liat, awak boleh ambil tanah liat tu, ambil satu kertas. Okey, ambil tanah liat, gentilkan panjang-panjang macam tu. Lepas tu bentukkan huruf di atas kertas. Awak boleh bentukkan apa-apa huruf sahaja. Awak nak tulis nama awak ke apa-apa sahaja, awak boleh bentuk dengan menggunakan tanah liat. Okey, bentuk dan letak di atas kertas. Baiklah, sekarang kita dah belajar semua. Jadi untuk hari ni, untuk minggu ni, awak kena buat latihan muka surat 1 sampai muka surat 7. Okey, muka surat 1 senang je. Sambung titik dan warnakan. Muka surat 2, cari pasangan dia. Suaikan, padankan. Muka surat 3, isikan tempat kosong.
kosong. Okey, yang ada ruang-ruang kosong tu isi dengan jawapan yang dia dah bagi dekat tepi dan dekat atas dia tu. Dan sambung titik. Muka surat 4, isikan tempat kosong juga. Lepas tu sambung titik. Yang atas tu ya, yu. Isikan. Tayyibun. Buyutun. Yadun. Okey. Yang bawah pun isikan bersambung. Ya depan macam mana? Tengah macam mana? Belakang macam mana? Okey. Kemudian muka surat 5. Sambung titik sahaja. Muka surat 5 sambung titik. Muka surat 6 pun sama, sambung titik. Muka surat 7 sambung titik dan suaikan. Okey, yang bawah tu cari pasangan dia dan suaikan. Kemudian sambungkan titik. Baiklah, siapkan kesemua latihan dan hantar pada tarikh yang telah ditetapkan. Syukran. Ila liqa. Assalamualaikum.